Apa itu? Buat apa? Ha. Tengah sibuk ni lah. Aduh, busynya. Busy lah. Jom nak biasa. dating. Tiba-tiba ajak dating. Nak pergi mana? Adalah, kita ajak dating. Nama aku Syah. Syairul Hafiz bin Irfan. Kawan-kawan kata aku kelakar, ceria, segak bergaya. Mereka juga kata Syah ini macam tak ada masalah. Aku senyum je lah, macam biasa. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah ambil tahu. Mungkin juga mereka tak akan sempat untuk tahu. Dalam kalangan kita, mereka ada dalam kalangan kita. Yakin di wajah, risau di hati. Senyum berjenaka, namun murung di sebaliknya. Melaksana tugas hakiki, bila pulang, ingin membunuh diri. Apa yang kita lihat bukanlah cerminan sebenarnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia. Terima kasih bersama kami dalam Cuit Sikit. Jangan sentap. Saya Hafiz Dawson. Saya Irfan Syahmina Sutio. Terima kasih kerana bersama kami hari Sabtu ni. Patutnya kita bercuti. Betul. Tapi kita nak berkongsi kepada tentang satu yang menarik berkaitan dengan isu kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia. Tadi saya tengok Syairul Hafiz bin Irfan. Nama ni Syairul Hafiz bin Irfan. Mungkin Syai kat bunyi dia. Tapi Irfan, kalau aku tengok Syai tadi, dia nampak okey. Tapi aku ternampak macam sekarang kan tengah trend threads tu, orang post tu. Dalam banyak-banyak post tu, aku nampak post kau yang macam seakan-akan macam tengah ada masalah. Kau kenapa sebenarnya? Okey, kalau aku nak jujur dengan kau Hafiz, aku ada masalah sikit. Aku rasa aku tengah stres sampai aku ada depression. Macam mana kau ada depression? Kau jumpa doktor belum? Aku self-diagnose je sebenarnya. Itu masalah. Kenapa? Sebab kau tak jumpa doktor, tapi macam mana kau boleh cakap kau ada depression? Oh, tak boleh kalau kita nak boleh. Kita kena jumpa doktor dan juga orang yang ada kepakaran untuk cakap dengan kita pasal ni. Oh, macam tu. Hafiz, lepas ni aku akan jumpa pakar lah yang betul-betul ada pengalaman. Macam kita tengok tadi, Syairul Hafiz tu, dia ada jumpa doktor tak? Macam belum. Macam belum kan? Dia cakap seorang menyapu pun tak habis. Menyapu boleh biar kat situ je. Apa yang jadi dengan Syairul ni? Okey, saya nak tanya kepada Hafiz sendiri lah. Hafiz, kita nampak orang yang bergaya. Dia senyum, handsome orangnya. Tetapi kan, kita tengok luaran macam okey, dalaman macam mana? Nak tengok ke? Dalaman macam mana Hafiz? Batin ya? Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Kita kadang-kadang kalau dalam okey, insya-Allah luar okey. Tapi tak boleh tunjuk juga Irfan. Betul. Kadang-kadang macam kita tengok tadi Syairul Hafiz tadi tu. Nampak ceria. Nak ajak pergi dating dan sebagainya. Betul. Girlfriend dia main ceria juga girlfriend dia tu, tapi kadang-kadang bila dia seorang dalam bilik seorang ataupun dekat mana dia akan jadi macam tak betul, rasa depression. Itu kerana aku cakap tadi kena jumpa doktor. Jumpa doktor. Okey. Hari ini dalam Cuit Sikit Jangan Sentap kita bawakan topik yang menarik. Luaran okey, dalaman macam mana? Tu ada big question mark ataupun tanda soal yang cukup besar dekat situ. Luar nampak okey tapi dalam tu hanya Tuhan yang tahu. Rambut ni kena betulkan sikit dulu sebelum apa hal. Dan kita juga akan bersama dengan dua tetamu, seorang merupakan penghidap pesakit mental dan yang seorang lagi merupakan pakar dalam bidang psikologi, akan memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana untuk kita tangani masalah ini. Betul, kita nak bawakan untuk anda supaya kita semua faham dan bagaimana untuk kita tangani perkara ini. Dan jangan lupa juga kita siaran selancong di TV1 dan juga di Berita RTM, dan juga jangan lupa di RTM Klik juga. Dan TikTok juga, Live pun ada. Itu paling penting. TikTok sebab kan kita baca komen dan juga pendekatan kita untuk dekat lagi dengan anda untuk kita mencuit di hari Sabtu ini. Betul. Kalau ada soalan yang nak tanya sahaja, kita akan cuba bawakan soalan itu kepada pakar untuk menjawab kepada anda semua pada hari Sabtu yang penuh dengan barakah ini. Itu dia. Okay, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Cuit sikit, jangan sentap.
5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Malaysia Madani. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Hello geng, nak tanya ni, korang ni memang dah cukup prihatin ke dengan kawan-kawan orang di sekeliling kamu tu? Atau sekadar datang dan pergi sahaja, tak kisah dan tak peduli? Pernah dengar pasal kemurungan, depression, tekanan perasaan, kawan yang nampak elok sahaja tiba-tiba ingin bunuh diri? Hairan bukan? Tak ada hujan, tak ada ribut, tiba-tiba dengar berita macam tu kan? Maknanya apa? Maknanya apa yang kita lihat tu tak semestinya realiti sebenar perasaan mereka. Bahaya babe. Jangan biarkan mereka bersendirian. Jom kita start cakna dengan orang sekeliling kita, kawan-kawan kita. Jangan nanti tiba-tiba. Sedih kan? Baik, bertemu kembali dalam Cuit Sikit Jangan Sentap Ifan. Kita dah masuk siaran ni dah sebulan lebih. Betul. Semakin ramai talent yang kita bawakan untuk anda dalam. Makin penuh kita punya siaran ni. Betul. Tapi suara latar tu macam suara yang kat Pasar Maratan. Ubat. Okey, itu sedikit sketsa kita ataupun orang kata, bukan saya kata. Itu yang kita tunjukkan kepada anda. Kadang-kadang orang ambil kisah tak kisah pasal perkara yang kita ingin bincangkan. Cantik dekat luar tapi dalaman hanya Tuhan yang tahu ataupun diri sendiri sahaja yang tahu. Kita bawakan kepada anda dua orang untuk kita bincangkan pada hari ini. Saya nak mulakan sebelah kanan saya dulu. Paling kanan sekali, tidak asing lagi, saya perkenalkan kepada anda Tuan Effendi Sutrisno Tanjung, Pegawai Psikologi Bahagian Kaunseling Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi. Sentiasa ceria, Ifan. Sentiasa ceria. Pertama kali jumpa, Ifan. Pertama kali nak tanya, luaran okey dalaman? InsyaAllah. InsyaAllah okey. Dia pakai tenik tu yang nampak. Betul. Macam Korea sikit. Seorang lagi, Ifan, kita ada bawakan kepada anda. Kita bersama dengan Puan Malia Surip. Itu pengidap General Anxiety Disorder dan juga Major Depressive Disorder. Selamat pagi Puan. Assalamualaikum. Ataupun singkatan dia GAD dengan MAD. Betul. Ini MDD ini antara terma yang selalu digunakan bagi mereka yang mempunyai ataupun mengalami kesihatan mental dan sebagainya. Ifan, saya nak mulakan dengan Tuan Effendi terlebih dahulu. Dah bersedia dah tu? Alhamdulillah. Harap-harapnya okeylah ya. Sebab banyak persoalan. Sebab kita pun live dekat TikTok. Dekat TikTok ni ramai sangat anak muda yang menonton kita. Dan saya tahu, mengikut faktanya, ramai juga anak muda yang sekarang mendapatkan rawatan psikologi ataupun rawatan kesihatan mental dan sebagainya. Tapi isunya sekarang, mungkin secara awal, saya nak tanya kepada Tuan Effendi, macam mana sekarang trend untuk kesihatan mental terutamanya untuk anak muda ini? Alright, terima kasih
Hafiz, sahabat kita Hafiz dan juga Irfan Puan Malia selaku kita punya kostum panel hari ini. Alright, bercakap tentang isu kalangan remaja gitu kan. Kalau ikutkan kajian kan NHMS National Health Mobility Survey ataupun tinjauan kebangsaan kesihatan kita panggil itu dan mobility 2019 tu menunjukkan lebih kurang 420,000 kanak-kanak yang dalam kalangan tu 59 tak silap saya lah. Ini perkiraan tu 15 hingga certain age 8 ke 15 tahun yang mengalami depression. Seawal 8 tahun? Yes. Oh. Dan ini yang mengejutkan kita. Ya. Dan kita rasakan, mengapa benda ni boleh berlaku? Dan benda ni bukan benda yang kita rasa boleh dibuat main-main sebab benda tu trend dia makin naik. Dan bila kita tengok patient ataupun pesakit yang datang, kan, bila yang datang itu pula remaja ataupun awal dewasa. Tak sampai pun umur 30. Yang dah berkahwin pun dalam kurun 35 tahun macam tu pun ada. Dan ni kalangan belia sekali kan. Jadi menunjukkan bahawa ini bukan benda yang boleh dibuat main-main. Betul. Dan ini merisaukan kita semua. Okey. Boleh bayangkan tak kalau dalam lingkungan dalam 400,000 itu yang direportkan. Yang belum kita jumpa lagi. Betul. Yang belum kita jumpa ini. Yang masih belum berani ke depan untuk berjumpa dengan pakar dan sebagainya. Betul. Kita tak tahu nombornya itu bagaimana. Kalau kita boleh nampakkan gambaran sekarang ni, keadaan itu sangat-sangat merisaukan. Jadi kita nak lihat kepada faktornya tuan. Apakah antara faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku dan mereka ini mempunyai masalah? Alright. Pertama sekali saya tak sabar nak beritahu sebenarnya ni. Nak berkongsi kan. Dan kita pun tengok ada yang pernah mengalami keadaan itu. Alright. Kalau menurut kajian tersebut kan yang NHMS yang 2019 tu, saya nak petik kat situ dia kata 42% adalah puncanya daripada rakan sebaya. Selebihnya kita tak tahu selebihnya bermacam-macam lagi. Dan rakan sebaya ni kita faham kalau dia mula pergi sekolah, dia jumpa rakan-rakan dia, kan faktor-faktor itu mungkinlah kan menjadi salah satu yang besar lah. Tapi ada yang tak disebutkan. Yang saya nak petik faktor keluarga misalnya kata. Yang mana mak bapak, minta maaf mak bapak kat rumah ni. Jangan tu. Jangan kecam, jangan kecam. Cuit sikit. Jangan kecam. Bukan kecam, jangan sentam. Jangan sentam. Alright. Bila sebut pasal mak bapak yang ada narsisistik. Apa narsisistik tu? Kalau boleh saya katakan narsisistik ni yang kita boleh faham dengan bahasa yang sangat mudah lah sebagian punya egosentrik yang sangat tinggi. Orang lain semua salah, dia je yang betul. Dan dia rasa dialah mangsa keadaan. Terpaling tersakiti. Dan anak-anak kena dengar apa dia nak cakap. Apa yang anak punya pandangan dia tak nak dengar. Dan dia rasakan bahawa tak perlulah. Aku mak kan, aku ayah kan. Kau ikut. Kalau kau ikut kau anak derhaka. Betul. Dan ketika mana pasien datang jumpa saya kan, bila dia rujuk dan menangis, sedih. Cik, adakah saya anak derhaka? Mak saya kata saya anak derhaka. Sebab semata-mata saya tak dapat tolong dia siapkan tesis. Mak nak sama belajar. Minta maaf cakap, bukan satu kes, dua kes, banyak kes macam ni. Jadi saya kongsikan. Dan untuk pengetahuan semua, ketika mana saya melihat kes macam ni, saya sering kali minta kepada klien saya, pesakit saya, boleh tak izinkan saya untuk ceritakan kisah ini kepada publik untuk menjadi tauladan untuk kita. Kebanyakan pasien kata, okey, no problem cik, ceritalah. Supaya orang lain tak jadi macam saya. Yang mana dalam keadaan itu, tekanan demi tekanan, bila anak tu dapat kerja, misal kata kan, baru je lepas habis universiti. Kan? Tadi terdapat tuan dah sebut SPM kan? SPM yang juga. Betul. Yang baru kerja. Yang baru kerja. Mak, bapak demand macam-macam. Kau kalau kau ni anak derhaka. Tak tolong kan. Jadi dapat gaji kena bagi sikit. Yes. Jadi anak tu dia tak belajar dari segi macam mana nak mengawal perasaan dan emosi dia. Apa kata dengan narsisistik? Narsisistik tu bila tengok balik dalam keadaan itu, jadi dia merasakan bahawa dia je lah jadi center of attention lah. Maknanya kau kena dengar. Dan jadi remaja-remaja ni ataupun belia ni ataupun yang baru sampai peringkat umur sekian-sekian dalam 20-an hingga ke 30-an yang mana dia mula dapat keadaan itu, dia rasa macam tiada tempat untuk ni. Roh tu dah masuk dekat saya. Saya hentikan roh tu sekejap. Saya tanyakan daripada Puan Malia. Didiagnos pada tahun 2019. Mungkin secara ringkasnya macam mana episod ini bermula dan sehingga hari ini?
Pertama kali saya nak cakap terima kasih kerana menjemput saya dan saya sangat bertuah kerana saya bersama dengan pakar daripada KKN, Cik Afandi, Irfan dan juga Hafiz. Saya didiagnos pada tahun 2019 sebenarnya secara tak sengaja. Saya sekarang adalah seorang suri rumah. Sebelum ini saya bekerja. Jadi secara tak sengaja saya telah mengisi satu borang kesihatan mental iaitu ujian DAS di pejabat. Setelah saya mengisi ujian tu, saya didapati mengalami anxiety dan kemurungan yang sangat teruk yang tidak pernah saya sangka dan saya ketahui ada dalam badan saya. So, saya kemudian dihantar kepada klinik kesihatan Sungai Besi, Cawangan. Jadi sebenarnya saya mengambil masa yang agak lama untuk pergi ke klinik kerana untuk mengatakan diri sakit susah. Apalagi ia berkaitan dengan mental health. Kerana saya percaya sikap rendah diri, takut, gemuruh itu ada pada semua orang. Jadi adakah ini satu benda yang hanya emosi berlebih-lebihan? Betul. So macam nak feeling aku sakitnya. Tapi sebenarnya tidak. So saya nak cuit sikit lah kan. Benda-benda tu sebab zaman sekarang ni kat media sosial asal stres sikit je, depression. Anxiety, depression. So macam tadi lah macam Irfan tadi kan. Benar. Macam Cik Afandi cakap. So pengkelasan itu perlu tahu. Sebab tu penting kita dapatkan rawatan dan pengetahuan diagnose daripada pakar macam dari KKM dan sebagainya. Irfan, itu antara perkongsian daripada Puan. Kita tengok dulu pandangan orang ramai sebab saya nak kaitkan dengan apa yang diceritakan oleh Puan dan juga Tuan. Kerana kita nak tanya juga orang ramai apa pandangan mereka tentang kesihatan mental ini khususnya dalam kalangan anak muda. Saksikan. Bagi saya masalah mental dalam kalangan remaja ni disebabkan oleh mereka terlampau stres, disebabkan oleh pelajaran ataupun maybe diorang ada masalah keluarga dari rumah. Harga barang semua makin naik and kita pada zaman sekarang untuk kita nak beli rumah pun mahal. Tax are getting higher. Gaji tak naik-naik. So that's the mental health that we're going through right now lah. Dia sebab dia tak boleh kawal diri dia lah, emosi, perasaan, and then of course lah dia kurang mendalami bab. Kita sebagai seorang Islam, kalau kita mendalami bab agama, insyaAllah kita boleh control that thing. Disebabkan mereka kekurangan pendapatan, kiranya mereka mempunyai masalah dalam keuangan. Jadi dia akan sedikit sebanyak menjejaskan fikiran mereka lah. Disebabkan oleh pengaruh social media lah terutamanya. So kiranya influencer kena jugalah bagi apa-apa awareness tentang mental. Saya rasa mungkin sebab mostly kalau untuk remaja sebab mungkin tekanan pelajaran dan semua itulah kan. Dan juga macam zaman sekarang ni remaja dia kurang rapat sikit dengan keluarga semua, saya rasa itu pun akan menyumbang jugalah. Yang pertama disebabkan oleh masalah persekitaran macam seperti kaitannya dengan ibu bapa. Ibu bapa kan memainkan peranan yang penting, tetapi jika berlakunya isu seperti perceraian, masalah tekanan ekonomi terhadap ibu bapa, ia turut memberikan sedikit sebanyaklah tekanan kepada pelajar tersebut. Mungkin parents kot kadang-kadang persekitaran pun ada juga. Kadang-kadang diorang ni macam remaja ni kadang dekat sekolah kan, contoh let's say kat sekolah kan ada di mangsa bully ke, so depression macam itulah. Kebanyakannya masalah mental dari segi kalangan remaja dia berpunca daripada persekitaran dan juga pengaruh rakan sebaya pun boleh jadi, dan masalah family lah. Kebarangkalian tu amat tinggi. Kalau kita boleh baca dalam media sosial sekarang, banyak remaja-remaja sekarang terlibat dari macam-macam aktiviti lah. So kita tak boleh disalahkan pada satu sudut saja, dia melingkumi daripada banyak sudut lah. Okey, itulah dia berkaitan dengan punca dalam kalangan anak muda berlakunya kesihatan mental ini. Dan kalau kita melihat sebenarnya ada perkataan ibu bapa, rakan tapi banyaknya ibu bapa. Betul. Yang mungkin ibu bapa yang narsisistik lah. Jadi kita terus nak bertanya kepada Puan Malia sendiri. Kita nak Puan sambung lagi cerita Puan, episod Puan mengenai kesihatan mental yang tengah Puan rasai sekarang ini. Jadi pengalamannya, perjalanannya bagaimana Puan? Silakan. Okey, saya selepas saya dihantar ke klinik, saya ambil masa yang agak panjang untuk bawa diri saya ke hospital.
Di hospital baru saya boleh didiagnose apakah jenis penyakit mental yang saya hadapi. Jadi saya bawa diri saya ke Hospital Kuala Lumpur sehingga kini saya masih mendapatkan rawatan berkala dari tahun 2019. Jadi di sana pakar psikiatris diagnose saya sebagai pesakit General Anxiety Disorder, GAD, dan kemudian naik kepada MDD, Major Depression Disorder. So inilah yang saya cakap tadi, sangat penting untuk mengetahui penyakit kita melalui diagnos yang tepat. Seperti di KKM, di hospital, di klinik mana-mana, sekarang ni apabila penyakit ni mula menjadi satu perkara yang lazim, menjadi perkara yang kedua tertinggi juga sebenarnya selepas sakit jantung kalau saya tak salah. So itu bermaksud keterbukaan klinik ataupun mana-mana pihak menerima pesakit ni sangat besar. Jadi pergilah dapatkan rawatan. Bila cakap pasal ibu bapa tadi, saya setuju dengan Cik Afendi. Saya sebagai pesakit yang menerima rawatan di HKL, pengalaman saya berhadapan dengan banyaknya remaja datang mendapatkan rawatan tu sangat tinggi. Anak muda? Anak muda dalam kalangan remaja sekolah masih memakai seragam sekolah datang mendapatkan rawatan. Di peringkat universiti juga banyak dan tekanannya adalah ibu bapa. Untuk pengetahuan anda juga, Puan Malia ni merupakan seorang penulis juga, sebab tu kalau kita dengar dia bercerita macam dengar podcast. Tersusun ayat dia. Tapi tadi kita tengok pandangan orang ramai. Irfan cakap tadi sebut pasal parent, rakan sebaya, nak sentuh sikit pasal parent. Tapi bila kata parent yang terlalu menekan dan sebagainya, tapi ada juga orang-orang yang lebih senior ni kata Gen Z sekarang ni manja, tak boleh nak paksa sikit dah berontak. Bolehkah kita cakap macam tu dalam keadaan yang sangat mencabar gini ni, Tuan? Dia sebenarnya kita lihat zaman itu. Mungkin zaman dulu-dulu tu, kan, zaman yang dulu-dulu yang mana kita mungkin dibesarkan dengan suasana yang sedikit keras. Dan zaman sekarang ni dengan penuh media sosial yang mana setiap kali kalau perlakuan itu keluar dekat TikTok, keluar dekat Facebook, Insta, kan? Jadi benda tu sebenarnya zaman dah berubah. Jadi mana kadang-kadang bila mungkinlah kena marah sikit, kita terasa kita pun post. Jadi menjadikan, boleh dikatakan orang ni zaman ni manja. Dikata begitu sehingga kan keluar macam tu. Tapi apa yang saya nak cuba katakan, kan, ketika mana isu ni, kita punya keadaan sosial sekarang ni yang menyebabkan dia mengalami isu kesihatan mental. Kalau tuan-tuan semua yang di rumah ni boleh perasan ataupun di studio ni, sahabat-sahabat semua, yang mana ketika mana pegawai psikologi itu sendiri yang ketika lepas masa COVID tu ditambah sebanyak 200 orang di seluruh Malaysia ni nak duduk di KK klinik kesihatan sebab nak menampung isu kesihatan mental yang semakin meninggi. Dan itu yang merisaukan. Dan ketika mana pula benda ni berlaku, kenapa jadi macam ni, kan? Dan kalau kita nampak sebenarnya, okey, saya nak sentuh dalam psikologi, kan, ada teori yang kata teori psikososial, yang dibuat oleh Erik Erikson. Saya ambil contoh pada ketika umur 3 hingga 6 tahun. Fasa 3 hingga 6 tahun ni ialah fasa yang mana seseorang itu initiate. Dia cuba nak membuat sesuatu. Yang mana jika dia tak dapat buat benda tu, dia akan mengalami satu yang kita panggil guilt, bersalah. Tak kena buat juga. Yes, contohnya dia nak buat, kan, tapi dia dihalang. Tak ada dorongan daripada mak bapak dia. Jadi dia menimbulkan perasaan guilt, bersalah, dan dia tak mencuba. Dan benda ni dia bukan kesan kat situ. Kesan dia pada masa dia akan datang. Dia jadi remaja nanti. Dia jadi dewasa remaja nanti. Dia akan satu keadaan dia nak buat benda pun rasa bersalah. Rasa macam takut. Dan lagi satu, pada peringkat umur 7 hingga ke 11 tahun macam tu, yang pada peringkat itu, ini yang kita panggil yang industri versus dengan inferior. Dalam keadaan industri ni, tuan-tuan perempuan kat rumah, kalau ada anak-anak kita, yang mana anak-anak itu, kan, cuba nak buat sesuatu, dia bertanya, tolong jangan stopkan dia. Jangan kita ni, sebab nanti dia akan, bila kena tanya sikit, kena hentap, kena ni, kena ban. Kena pancung. Kena pancung. Yes, istilahnya. Kena pancung. Jadi anak ni, dia later on, kemudian hari dia akan membentuk perasaan yang kita panggil rendah diri. Saya nak beritahu klien saya, pesakit yang datang tu, yang kebanyakannya anxiety, MDD, yes, dia ada part yang rasa rendah diri. Dia rasa... Dia tahu dia tak boleh buat banyak benda. Jadi dia betul. Jadi efek later on tu, bila perasaan inferior tu, sampaikan dikatakan dia takut nak mencuba. Takut tengok
keadaan sekeliling, takut, semua takut sebab anxiety ni ialah kebimbangan tau. Dia bimbang sesuatu yang tak pasti akan mengundang anxiety. Sebab itu kalau boleh kita nak encourage anak-anak zaman sekarang ni supaya dia bila ada mencuba bagi support, dorongan. Pandai adik ni, pandai abang. Bagus awak ni. Supaya dia lebih berani. Yes, dia bagi berani. Kata-kata motivasi yes, tu. hilang inferior tu. Okey, baik. Itu antara perkongsian penting sebab Tuan Effendi mungkin sangat aktif berkongsi di media sosial. Tapi untuk kita lihat apa yang dikatakan Puan Malia tadi, dia kata dia didiagnos tahun 2019. Betul. Anda semua pasti ingat lepas 2019 ada PKP yang berpanjangan. Itu memberi cabaran kepada Puan Malia. Itu yang akan dikongsikan selepas ini. Kita akan bereaksi seketika dalam Cuit Sikit, Jangan Sentap. 5 Julai 2023, genap 7 bulan Kerajaan Perpaduan mentadbir. Ini merupakan siri pertama laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan. Dalam siri ini, saya akan senaraikan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam usaha membantu mengurangkan beban ekonomi rakyat. Bagi pelajar-pelajar yang menerima tajaan dari JPA, sebelum ini allowance adalah RM1,000 sebulan. Kini, RM1,100 sebulan. Untuk pelajar sekolah, sebelum ini bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 dan kini telah meningkat menjadi RM150. Sebelum ini, pelajar sekolah dan OKU perlu bayar tiket KTMB. Sekarang ianya percuma. Sebelum ini, nak mohon kemasukan ke universiti perlu bayar UPU online sebanyak RM15. Tahun ini percuma. Sebelum ini, anak muda mendapat e-dompet sebanyak RM150 dan sekarang meningkat ke RM200. Sebelum ini, bantuan prihatin rakyat diberi sehingga RM1,800, manakala sekarang sumbangan tunai rahmah diberi sehingga RM2,500. Sebelum ini, golongan muflis seolah tiada harapan. Namun sekarang 130,000 rakyat yang muflis diberi peluang kedua. Sebelum ini, 35,000 orang guru kafar mendapat allowance sebanyak RM1,000 sebulan. Alhamdulillah, sekarang telah meningkat ke RM1,100 sebulan. Sebelum ini, Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kafar dan guru takmir mendapat sumbangan sebanyak RM500. Sekarang meningkat ke RM600. Sebelum ini, pejabat awam mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM500 dan sekarang RM700. Para pesara kerajaan sebelum ini mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM250, manakala sekarang RM350. Harga internet jalur lebar sebelum ini adalah RM89 sebulan dan kini golongan B40 hanya perlu membayar RM69 sebulan dengan pakej perpaduan. Sebelum ini, tiada perubatan percuma di klinik swasta dan kini diberi perubatan percuma di klinik swasta terpilih. Kalau ingin lebih lagi, boleh dapatkan insurans dan takaful rahmah serendah RM5 sebulan. Sebelum ini, tiada harga istimewa untuk makanan siap. Alhamdulillah, sekarang ada menu rahmah serendah RM5. Sebelum ini, tiada diskaun untuk barangan mentah dan harian. Sekarang, ada jualan madani, diskaun sehingga 30% barangan mentah. Sebelum ini, bantuan musim tengkujuh untuk pekebun berjumlah RM600 dan Alhamdulillah sekarang meningkat ke RM800. Sebelum ini, tiada bantuan khas Aidilfitri untuk pekebun, nelayan dan pesawah. Namun kini, ada bantuan khas sebanyak RM200. Bukan itu saja, buat pertama kalinya RM60 juta duit bernas diagih kepada pesawah. Sebelum ini, tiada. Sekarang pesawah mendapat tambahan RM250. Sebelum ini, keuntungan bernas hanya untuk bernas. Namun, kini di bawah Kerajaan Perpaduan, 30% keuntungan bernas diberi terus kepada pesawah. Ini tidak termasuk bantuan bulanan RM200 sebulan selama 3 bulan serta subsidi dan insentif harga padi, baja padi dan padi huma. Itu antara inisiatif Kerajaan Perpaduan yang berjaya dicapai hanya dalam tempoh 7 bulan pertama pentadbiran. InsyaAllah, Kerajaan Perpaduan akan terus memastikan rakyat Malaysia mendapat lebih banyak manfaat menerusi inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan kelak.
Okey, kembali bersama kami dalam Cuit Sikit. Jangan sentak. Kita akan teruskan perbincangan kita berkaitan dengan kesihatan mental yang semakin meluas dalam kalangan anak muda kita khususnya. Dan kita nak melihat kepada gambaran kepada Puan Sri pada tahun 2020 ketika COVID-19 melanda negara kita, dan Puan telah didiagnos pada tahun 2019. Jadi, kita lihat kepada cabaran dan apa yang telah berlaku kepada Puan sendiri ketika COVID melanda negara kita ketika itu. Secara jujurnya tak ada cabaran. Masa COVID tu saya gembira. Kami yang tercabar waktu tu pun. Saya sangat gembira. Mendapat perkabaran PKP, tak perlu keluar rumah. Best. Satu rahmat lah tu. Ya, rahmat untuk saya kerana pesakit seperti saya, anxiety, kebimbangan yang berlebihan, membuat saya rasa seronok untuk tak perlu keluar rumah, tak perlu berkomunikasi dengan orang, dan tak perlu buat apa-apa. Kau duduk di dalam satu tempat untuk diri sendiri sahaja. Jadi itu sangat seronok. Saya tak perlu pergi pasar, saya tak perlu hantar anak pergi sekolah, saya tak perlu buat aktiviti-aktiviti yang bila saya keluar rumah, saya rasa what if? Apa akan jadi kalau bangunan runtuh? Apa akan jadi kalau saya naik lift stuck? So benda-benda yang meliar, yang tidak difahami oleh pemikiran yang biasa, itulah yang kami fikirkan. Itu untuk orang yang mempunyai penyakit anxiety. Datang secara tiba-tiba. Kebimbangan melampau. Tak perlu fikir pun, tapi fikir. Sebab saya sebenarnya saya nak kongsi saya ambil satu contoh lah, saya ada anxiety kan. Sebenarnya baru-baru ni kawasan perumahan saya tak ada air. Jadi bila tak ada air untuk beberapa hari, bila pipe mula dibuka, air kotor kan? Air kotor betul. Macam teh ais tu. Betul. Di situ saya dah trigger balik anxiety saya, di mana saya takut untuk gunakan air itu kerana saya takut ada molekul atau bakteria yang berdasing. Sampai tahap tu? Yes. Jadi apa saya buat? Saya masak air. Saya beli air mineral. Husband saya dah macam, dah teruk sangat dah ni, makanlah ubat tidur tu untuk tenangkan fikiran kau. Yes. So saya masuk bilik air mandi, saya tapis air yang dah putih bersih tu, pakai baju, saya nak cuba tengok ada tak molekul ataupun benda asing kat dalam tu. Sampai ke tahap itu. Yes. Dan saya pun terfikir, tak boleh ni. Kena guna mikroskop. Yes. Dapatkan mikroskop ke? Tak. Maksudnya sampai macam gitu kan. Jadi tak perlu pun benda-benda ni kan. Puan rasa tak perkara itu memenatkan? Penat. Jadi bila penat saya tak tidur. Saya fikir nanti kan anak saya makan minum air ni walaupun dah putih dah bersih ni, benda ni ada apa dalam ni. Dan dia berulang untuk malam esok, pagi besok dan seterusnya. Itulah salah satu. Itu sebenarnya yang saya boleh gambarkan mengenai anxiety disorder ni. Sebab semua orang ada anxiety. Semua orang, itu apa yang pakar cakap kepada saya. Tetapi ia menjadi penyakit apabila dia masuk dalam kategori disorder. Terlampau. Itulah yang saya nak tekankan kepada generasi sekarang ataupun masyarakat tentang penyakit ni. Anxiety disorder ataupun sejenis penyakit mental ni, rawatlah. Sama macam kita rawat demam denggi atau sebagainya. Tapi Ifan, kalau kita dengar cerita ni pun kita rasa penat kan? Kita rasa tak masuk akal. Kita katakan, benar, tak masuk akal. Pemikiran di luar kewarasan kita ataupun hanya mereka yang mengalaminya berfikir itu, dan kita kalau cakap pun dia akan marah dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok Vosport tadi, ada yang mengatakan soal social media. Saya tengok Tuan Effendi juga sangat aktif di TikTok berkongsi soal kesihatan mental. Ada topik self-diagnose ataupun kesan diri sendiri. Adakah saya ini ada anxiety ke, ada depression ke? Tapi sepanjang perkongsian itu, apa yang Tuan Effendi perasan? Sebab dalam TikTok ni ramai anak muda. Apa yang mereka selalu kongsikan sebenarnya? Alright. Jadi yang belum join TikTok tu, boleh follow saya. Saya cuba advocate lah tentang isu-isu kesihatan mental ni. Alright. Yang mana, ialah macam saya buat situ, kaunselor Effendi kan. Maknanya bila ada orang tanya, rupa-rupanya ada orang bercakap tentang ni. Jadi bila cakap pasal self-diagnose, kebanyakan orang, ni kena ingat, self-diagnose tu, itu ialah yang penyebab dia, salah satunya, orang itu jatuh kepada anxiety. So apa? Bimbang, dia mula self-diagnose. Kan? Dia mula, aku ada simptom-simptom ni. Dia baca kat Google. Baca kat Google, Wikipedia pula tu. Kan? Prof Google kata macam ni. Ada kat aku. Aku ni anxiety lah. Aku ni depression lah. Kan? Kalau tengok bahasa anak muda sekarang pun lain. Sekarang ni, ni saya terdengar dengan kepala saya sendiri, dengan telinga saya sendiri. Cuba kau tengok benda ni. Aku rasa anxiety lah dengan benda ni. Diorang guna perkataan anxiety tau. Dahsyat juga. Tapi kan, faham ke tidak itu persoalannya. Betul. Sebab
dia menjadi satu keadaan yang mana kalau ini sebagai satu benda yang diorang cakna tentang anxiety, baguslah. Tapi janganlah salah guna. Kan? Yang mana, aku takutlah ni buat aku jadi anxiety ni. Jadi diagnose ni membuat kita rasa bimbang. Sebab apa? Kena ingat, memikirkan sesuatu yang tak pasti, dia akan mengundang anxiety. Sebab apa? Contoh, ketika kita memikirkan sesuatu yang kita risau, macam tadi, bila masak air kan, berulang-ulang. Pasien saya pula, sakit ni, dia cerita, botol dia yang sanitizer tu, 10 botol habis. Untuk dia takut punya bimbang, kena kuman COVID tu semua tu. Yes. Dan bila pakai mask, bila datang jumpa kita di klinik, berlapis-lapis. Ya ke? Saya kata, tadi masa puan ke tuan pergi jumpa doktor, yang sebelum datang jumpa saya ni, doktor pakai mask macam tuan pakai tak? Saya tanya dia. Saya nak bagi pencerahan kat dia. Sebab kadang-kadang ketakutan itu dibina oleh diri sendiri tanpa dia sedar. Melampau. Itu sebab tu dia kata, anxiety disorder itu ialah benda yang melampau. Semua orang ada kebimbangan, setuju. Tapi bila kita memikirkan sesuatu yang melampau, dah jadi ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Sebab tu saya kata, bila pakai mask tu, tak rimas ke, saya takut nanti bila tuan ni dapat penyakit bukan ni saja, penyakit pernafasan pula lepas ni. Sebab akan terlalu banyak ni, bimbang. Jadi dia pun perasan, doktor tu pakar tau. Mereka ni semua ni pakar. Dan mereka pun tak ada pakai macam ni. Kita yang fikir benda tu akan selalu teruk kalau kita tidak menjaga dengan baik. Betul. Okey. Baik, terima kasih tuan. Jadi sekarang ni kita akan menyaksikan terlebih dahulu segmen Tamak Pahala. Siapa yang tamak dan apa kita tamakkan itu, jom kita saksikan terlebih dahulu. Dalam kesibukan kita bekerja, jangan juga kita lupa untuk upgrade diri kita ataupun mantapkan ilmu kita, terutamanya dari segi bacaan Al-Quran kita, tajwidnya, makhrajnya dan semua sekali. Dan hari ini untuk Tamak Pahala, kita akan berjumpa dengan seseorang yang mengajar Al-Quran secara dalam talian dan paling penting percuma. Ikuti saya untuk segmen Tamak Pahala minggu ini. Tadi saya dah tunjukkan dekat anda semua dekat mana saya nak belajar ni, sebab kadang-kadang kita baca je tapi tak faham, kadang-kadang baca pun salah. Sekarang saya bersama dengan orang yang mengajar Al-Quran ini. Bersama saya Kak Iyah. Apa khabar Kak Iyah? Alhamdulillah, sihat. Saya rasa beruntung sangat dapat berjumpa dengan Kak Iyah untuk segmen Tamak Pahala ni, sebab saya pun tak tahu juga macam mana Kak Iyah boleh bermula nak mengajar secara online. Percuma pula tu. Ni sekarang saya nak tanya Kak Iyah, bila mula sebenarnya? Kak Iyah bermula buat FB Live ni pada hari bermulanya PKP. Masa tu 26 hari bulan 3, Kak Iyah ingat lagi. Bila Kak Iyah start buat, masa tu atas saranan daripada bos Kak Iyah lah. Kak Iyah ni suruh rumah, tapi Kak Iyah adalah buat menjual bantal kan. Jadi bos tu dia kata Kak Iyah nak tarik crowd buat mengajar-mengaji sebab Kak Iyah ada kemahiran mengajar. Jadi Kak Iyah pun kata kat dia malu, segan lah sebab bila kita buat tu kan, yang tengok tu 1-2 mata je. Jadi kita rasa macam down dah. Tak nak lah. Tapi dia duk bagi semangat. Buat Kak Iyah, buat Kak Iyah. Kak Iyah pun try tu. Pada hari pertama je Kak Iyah buat FB Live, Kak Iyah ngajar macam biasalah. Ngajar yang Kak Iyah suka lah, ikut suka. Maksudnya satu-satu tajwidnya. Rupa-rupanya ramai yang nak suruh Kak Iyah teruskan. Jadi maksudnya mungkinlah Kak Iyah rasa kaedah yang Kak Iyah ajar tu mungkin dia orang cepat faham. Sharing daripada pelajar-pelajar tu, anak-anak dia, adik-beradik dia. Jadi yang mengikuti Kak Iyah ni bukan kata saja orang dewasa, remaja pun ada. Kita tengok rupanya ramai nak belajar. Rupa-rupanya ramai yang kata nak belajar, tapi bila pergi kelas apa semua macam susah nak catch up. Tapi bila Kak Iyah mengajar ni, ramai yang kata Kak Iyah, saya dah pandai mengaji, saya dah lancar. Jadi bila nak berhenti mengajar, sebab Kak Iyah ni memang Kak Iyah pun kadang-kadang tu adalah satu ketika tu kita orang tegur apa semua kita sentap juga dah. Kalau ikutkan kita rasa macam ya Allah, tak naklah mengajar macam ni, orang tu kata, orang ni kata gitu gini dah.
Tapi Kak Ayah fikir macam mana tahu? Kalau Kak Ayah stop yang mengharapkan Kak Ayah nak mengajar, contohlah orang kata yang malu nak pergi kelas ke, tak? Yang anak-anak muda ni kadang-kadang dia nak pergi kelas malu. Jadi bila tengok Kak Ayah boleh ajar satu-satu dan dia boleh ikut dan dia boleh lancarkan bacaan dia tu, jadi Kak Ayah rasa macam sayanglah. Macam rasa dah jadi tanggungjawab. Berapa lama dah Cikgu Suri terlibat ataupun start join ni? Bila dia offer link untuk join ngaji ke apa, kita on lah. Sebab tahu dia memang bawa aura positif, kita ikut je. Masa mula-mula dulu memang Ayah macam ajar sesuatu kan, marah langkah tu. Sekarang lebih smooth dan kita pun tengok lebih laju lah. Al-Quran ni bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk orang kata lancarkan tajwid, okey? Sebenarnya kita kena faham apa yang kita baca. Jadi untuk Kak Ayah lah sekarang ni, Kak Ayah memang kata tekankan tajwid, bagi lancar. Tapi Kak Ayah selalu pesan kepada semua, kita dah pandai baca, kita dah boleh baca dengan lancar, dengan tajwid, kita nak biar kita faham pula apa yang kita baca. Contohlah, dah 20 tahun dah baca Quran tak? Tapi baca je, faham tak Allah nak sampaikan apa untuk kita? Sebab dalam Al-Quran ni kata-kata Allah, kalimah Allah, kalamullah tak? Jadi Allah nak bagi tahu kat kita direct apa kita tak tahu. Sebab kita baca je. Jadi kita kena faham sebenarnya. Belajarlah. Kalau dari segi pelajar yang mengajar, dia cabaran dia kena disiplinkan dirilah, dia kena konsisten. Buat apa pun, belajar apa pun, kalau kita tak praktis setiap hari, memang kata tumpulah kita punya bacaan. Okay, Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz kena baca dengan pedas. Rah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, saya pun dah selesai baca surah Al-Fatihah, dah diperbetulkan oleh Kak Ayah. Terima kasih Kak Ayah. Dia kalau cikgu tegur ni jangan sentap ya. Biasalah cikgu tegur tu muncul tak ada urutan je. Jadi dalam sedar tak sedar sebenarnya saya dapat pahala, Kak Ayah dapat pahala, anda semua pun dapat pahala sebab kita belajar sama-sama. InsyaAllah. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah, lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Baik, bertemu kembali dalam Cuit Sikit. Jangan sentap. Tadi ada tema package tamat pahala. Tamat pahala. Nak tanyalah sikit tadi bacaan Al-Quran semua okey? Alhamdulillah, saya akan mengamalkan hari-hari insya-Allah. Boleh ajar kita orang baca? Insya-Allah nanti kita belajar. Off record. Yang dekat Gunung Jerai jangan senyum sangat. Baik. Okey, kepada anda tadi kita nak kaitkan sikit dengan package tamat pahala tadi, mengaji Al-Quran dan sebagainya. Ini saya nak kaitkan dengan masalah kesihatan mental. Saya tanya kepada puan, selalunya mereka yang ada ataupun bercerita soal kesihatan mental mereka ada anxiety. Ramai yang cakap kadang-kadang, Ifan, kau tak mengaji, kau tak semayang. Kadang-kadang benda tu trigger tau sebenarnya. Kalau tiba-tiba nak menghakimi kita pula macam mana dengan Tuhan. Puan pernah tak alami keadaan tu sebenarnya? Betul. Saya alami dia. Dekat sini saya nak cuit sikit. Dan saya nak cakap saya sentap sebenarnya. Bila ada
badan kehakiman ni yang mengatakan awak tak cukup mengaji, tak solat, tak beragama. Sebab saya percaya sebagai setiap individu, apa pun agama kita, kepercayaan kita ada asas tu. Apalagi kalau kita orang Islam. Saya sebagai pesakit yang pernah mengalami satu fasa yang sangat teruk di mana saya sampai pengsan, saya sangat takut kepada semua keadaan. Saya tidak turun daripada katil selama berminggu-minggu hanya untuk pandang shilling. Tentu ketakutan tu sangat besar. So apa yang saya lakukan adalah, saya pun bukannya alim sangatlah, saya nak tambah pahala juga macam tadi. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah saya mula mengambil Al-Quran dan belajar dan menyimpannya di dalam diri saya. Sematkan dalam jiwa. Ya, setiap kali kegusaran yang melampau datang, saya menangis tiba-tiba kerana MDD, depression yang saya tak tahu kenapa. Al-Quran adalah penyelamat saya. Jadi untuk orang cakap pesakit ini tidak beragama ataupun lupa untuk baca Al-Quran ataupun tidak solat, saya rasa itu adalah perkara yang salah. Kerana kebanyakan pesakit, Encik Effendi, saya percaya cara kau tolong diri kau adalah kembali kepada agama kau. Correct. Solat, bila kau rasa takut untuk, contohnya, saya boleh akui saya pernah terfikir untuk melakukan aksi bunuh diri. Jadi, apa yang menyelamatkan kau? Agama kau. Agama kita. Ya. Jadi, kau mula sembahyang dengan betul. Kau mula membaca Al-Quran dengan betul. Sehingga pada satu tahap, saya tidur dengan Al-Quran di dada. Kerana saya takut apabila saya bangun, saya bukan saja menyakitkan diri saya, tapi saya menyakitkan suami dan anak-anak saya. Jadi, apabila saya percaya Al-Quran itu membantu saya, ia mengingatkan saya untuk beristighfar, mengingatkan saya untuk apa yang akan terjadi nanti adalah perkara yang buruk. Yang menyelamatkan kau adalah kepercayaan kau. Bila kita percaya kepada agama kita, kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, dari situlah kita mendapat kekuatan yang sangat-sangat kuat untuk kita terus menghadapi kehidupan yang semakin mencabar ni. Kita nak tanya kepada Tuan Effendi sendiri, bila mana kita ada situasi berjumpa dengan orang yang mempunyai masalah mental ini, jadi kadang-kadang mereka ni takut untuk ke depan. Mereka takut untuk bercakap dengan orang masalah apa, sebab mereka takut dihakimi macam tadi. Mereka takut ada pula yang menjadikan diri mereka sebagai Tuhan untuk menghukum orang lain. Jadi keadaan itu membuatkan kita risau untuk bercakap dan kita nak berjumpa dengan orang yang pakar. Jadi apa saranan Tuan kepada mereka yang mempunyai masalah ini untuk terus memberitahu dan juga berkongsi masalah yang ada? Terima kasih Irfan. Macam Puan Malia sebut tadi itu berkenaan dengan isu spiritual. Saya ambil sikit spiritual. Sebab dalam Quran Allah kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sudah pasti kami akan uji kamu dengan ketakutan. Ketakutan itu maksudnya apa? Anxiety, bimbang. Ketakutan. Wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyirus sabirin. Sampai ayat ujung sekali Tuhan kata apa? Sampaikanlah berita gembira bagi mereka yang sabar. Yang sedang meneruskan rawatan, sabar. Teruskan rawatan. Ubat jangan tinggal. Jikalau macam Puan Malia sebut tadi, kita ke mana dia cuba, bila tak mampu tu makan ubat. Alright. Dan lagi satu, bila macam Irfan sebut tadi, bagi mereka yang rasa takut. Dia rasa takut nak dapatkan rawatan, jangan rasa takut. Jumpa. Sebab kalau macam di KKM apa yang saya mungkin katakan macam kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang ni, dia daripada dulu lagi dia buat Let's Talk Minda Sihat. Sebab Let's Talk, tell to someone yang you trust, yang boleh, you kena bercakap, cerita. Ask for help. Jadi kita minta bantuan pada siapa? Pada yang pakar. Datanglah ke klinik berdampiran. Alhamdulillah setakat ni insya-Allah doktor-doktor kita pegawai psikologi kita ataupun yang seumpama dengannya itu dia boleh membantu. Alright? Dan kita doalah mudah-mudahan tim-tim kesihatan mental ni tetap utuh di dalam negara kita. InsyaAllah. Dan yang tadi L, listen. Listen. Jadi maknanya bagi ahli keluarga, sahabat handai, tolonglah pinjamkan telinga. Dengar, mereka kadang-kadang bukan nak jawapan, tapi nak ada orang mendengar. Respon. Betul Puan Malia? Saya setuju. Maknanya kita cerita, katalah Puan Malia berkongsi dengan suami. Suami mengambil tahu. Tak bagi jawapan apa pun, tapi dia dengan penuh semangat, empatinya dengar, itu pun dah jadi satu kelegaan. Betul kan? Rasa disayangi. Yes. Dan K, know where to seek help.
Tahu kat mana nak cari, jumpalah orang yang betul. Kan? Jangan buat self diagnose, saya tegur ni. Jangan buat self diagnose. Sebab benda tu sebenarnya boleh melukakan hati kita. Sebab kena ingat kan, asalnya kita okey, tetapi bila kita meletakkan sesuatu, membuatkan pemikiran kita, sebab otak kita sangat ajaib. Sebab otak ni, kalau boleh cakap tentang spiritual sikit je, bila Allah kata, kalau tadi macam Hafiz baca Quran ni, tengok tadi Quran tu, teringat satu ayat, Allah kata apa? Ujung-ujung ayat banyak kita jumpa ayat ni. Afala ta'lamun, afala tatadhakkarun, afala taqilun. Takkan kamu memikirkannya? Takkan kamu nak ambil tahu? Ayat-ayat ini merujuk kepada kognitif, iaitu otak. Pemikiran. Tolonglah jangan bagi otak kita soalan yang mana dia tak ada jawapan. Contoh, bilalah aku nak mati ni? Macam tadi sebut kan. Jadi otak ni dia akan terus mencari jawapan. Dan kita hanya penat. Dan itu jatuh kepada overthinking. Dan itu buatkan kita rasa tak selesa, hidup rasa entah ke mana. Jadi bila sebut macam tu, tolonglah jaga. Dan tolonglah bila anda dengar benda tu menyakitkan anda, stop. Jangan dengar lagi benda tu. Tengok benda tu rasa macam benda gangguan. Stop, jangan tengok lagi benda tu. Sebab kita bimbang, kita mula proses. Bila proses, dia masuk dalam subcon kita. Subconscious kita. Dan benda tu pula melahirkan emosi. Emosi apa? Sedih, kecewa, hampa. Akhirnya isolate diri sendiri. Terpuruk kat rumah, takut jumpa orang. Ini berhati-hati. Itu perkongsiannya. Kalau sedikit tanya Puan Malia. Puan Malia juga menulis, ini buku yang ditulis Senandika Bercakap Seorang Diri. Ini membantu Puan untuk berdepan dengan keadaan sedikit. Sebenarnya saya juga menulis dan menerbitkan buku pertama saya, satu-satunya buku saya fikir, Senandika Bercakap Seorang Diri. Buku ini sebenarnya bukan untuk mengajak pesakit mental meraihkan sakit ni, tak. Buku ini adalah tentang macam mana kita berdamai dengan penyakit kita. Especially tentang penyakit mental. Bila kita berdamai, baru kita dapat membantu diri kita. Jadi buku ni bukan sahaja tentang pengalaman saya peribadi. Tapi macam saya nak sambung Encik Afandi cakap tadi, adalah sangat penting untuk dapatkan rawatan. Untuk yang ada sakit tapi tak pernah dapatkan rawatan dan rasa diri itu okey, tolong pergi dapatkan rawatan. Rawatan yang awal dapat membantu kita pulih lebih awal. Mencegah daripada merawat. Ifan nak tengok buku ni sekejap boleh. Dan buku ni adalah untuk kita berdamai dan kita untuk belajar menerima keadaan kita ketika itu kalau kita mempunyai masalah. Berdamai dengan diri sendiri itu paling penting. Itu berdamai. Topik ataupun punch paling kuat untuk kita simpulkan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Effendi Sutrisno Tanjung, Pegawai Psikologi Konsul Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga Puan Malia Surip, Penghidap General Anxiety Disorder dan juga Major Depressive Disorder ataupun MDD. Terima kasih kalian berdua atas perkongsian. Harap anda semua mendapat info dan juga jangan sentap dengan tweet kita pada hari ini. Dan dengan keadaan sekarang ni kan, dunia kita yang semakin meluas dan juga berkembang, kita mengharapkan keadaan kesihatan mental ini terus dalam keadaan terjaga, dan kita mengharapkan sesiapa yang mempunyai penyakit ini jangan malu, jangan segan untuk berjumpa dengan pakar, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial kita, cuit sikit jangan sentap, dan juga kepada anda tak kira berada di puncak gunung ataupun tidak. Kepada anda semua, terima kasih kerana menonton. Saya Hafiz Olsen dan saya Irfan Syamil Sutan. Baju kita ditaja oleh Hermosa. Cantik bukan? Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.